Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammus taslim Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasajid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan daripada Allah Taala lah yang memberi kepada kita kelapangan masa kita dapat berada pada malam ini untuk sama-sama kita melihat kepada iktibar yang boleh kita ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di mana kita disuruh untuk sentiasa mengingat asal kejadian kita dan di mana tempat kita akan kembali. Kerana kita tahu bahawa tinggalnya kita di dunia ini bukan tempoh masa yang selama-lamanya. Ada orang yang Allah Ta'ala beri usia yang panjang, dia dapat melepasi umur pencen dia. Bahkan lebih daripada itu, boleh melihat cucu, bahkan ada yang dapat tengok cicit pun ada. Tapi tak dapat tidak, seseorang itu pasti akan meninggalkan alam yang fana ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang pertama yang Allah Taala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diwahyukan kepada Nabi dan berada di era Makkiyah, waktu Nabi ada di Mekah, antara suruhan ataupun ajakan Nabi kepada kaum dia, orang Quraisy yang ada di Mekah, ialah beriman dengan adanya hari kebangkitan. Apabila kita nak beriman dengan hari kebangkitan ini, kita kena tahu asal usul kita. Kalau orang tidak tahu asal usul, tidak tahu asal mula kejadian, maka dia tidak akan rasa, tidak akan rasa dia kena kembali kepada kejadian asalnya. Sebab itulah perkara yang ghaib ini Allah Ta'ala utuskan para Nabi dan para Rasul. Semata-mata akal kita tidak akan dapat tahu asal kejadian kita, siapa kita ni, apa sebab kita berada di dunia, dan ke manakah natijah dan kesudahan kita. Yang inilah persoalan-persoalan yang menjadi persoalan asas bagi apa setiap manusia yang lahir. Dia akan tertanya-tanya, sama ada dia nak cari ataupun dia ignore, dia biar gitu saja. Ini persoalan yang asasi dalam kehidupan manusia. Sebab itu perlu adanya dorongan wahyu dan agama. Kerana itulah apabila Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala beri kepadanya kemampuan untuk berfikir.
Allah Ta'ala berikannya akal yang dapat membezakan hayawan natiq dengan hayawan ghairu natiq. Haiwan yang boleh berfikir, haiwan yang tak boleh fikir. Jadi manusia ni dalam istilah ilmu mantik dia panggil haiwan juga. Jadi kalau kita gelar haiwan tu dah lah tu. Cuma kasar lah bunyi. Orang kita kalau marah panggil binatang. Panggil binatang. Dah, haiwan tu molek lagi tu binatang tu. Haiwan tu bahasa Arab tu. Hayawanun. Kalau bahasa Melayu kita binatang lah. Jadi kalimah ini di sisi ahli mantik, kita ni asal kalimah haiwan tu kainun hayy, makhluk yang hidup. Jadi makhluk yang hidup ni sama ada manusia, binatang-binatang, semua makhluk hidup. Sebab itu keseluruhannya panggil haiwan belaka. Tapi apa yang membezakan kita dengan haiwan-haiwan lain? Kita ni hayawanun natiq, haiwan yang diberi akal fikiran. Tuhan beri akal fikiran, maka dia pun boleh bercakap, dia pun boleh bergerak, dia pun boleh berkehendak dengan kehendak yang macam-macam. Itu nikmat yang paling besar Allah Ta'ala beri kepada manusia ini, ialah nikmat akal. Sebab itu, kerana nikmat akal ni nikmat yang sangat berharga, sangat berharga akal ni, maka syariat mengharamkan segala perbuatan yang boleh menyebabkan akal kita ni tidak berfungsi. Akal kita ini kalau dalam fitrah biasa, dia akan berkembang dan dia akan jadi tajam, jadi boleh memahami apa yang Tuhan beri, apa yang Allah Ta'ala turun dan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kita boleh baca Quran, kita boleh faham ayat maqru'ah dipanggil. Ayat Quran ni ialah ayatun maqru'atun, ayat yang dibaca. Dan kita boleh juga membaca alam, ayatun manzurah, ayat yang dilihat dan diperhati. Jadi kedua-dua tanda ini untuk sampai kepada apa? Sampai kepada kita mengenal siapa kita dan siapa pencipta kita. Sebab itulah mana-mana perbuatan yang membawa kepada menyebabkan akal itu jadi tak berfungsi atau jadi rosak, dilarang. Minum arak haram, tak boleh. Dikenakan hukuman hudud pula. Apa lagi? Ambil benda-benda yang memabukkan, benda-benda yang menyebabkan akal ni jadi khoya, jadi akal ni putus hayat. Khoya dan putus hayat. Zaman sekarang ni macam-macam cara. Dulu mungkin kita kenal arak lah, dadah lah. Dadah pula macam-macam sekarang. Na'udzubillah. Sebab itu perbuatan ini perbuatan yang kita kufur kepada Allah pada nikmat akal. Kerana dengan akal ini Allah Ta'ala mentaklifkan kepada kita segala suruhan-suruhan dan larangannya. Tetapi manusia ini semata-mata akal, dia tidak mampu mengenal hakikat dia dan hakikat Allah. Kerana itu Allah Ta'ala utuskan para Nabi dan para Rasul. Para Nabi dan para Rasul yang diutuskan ini tujuannya nak memandu akal kita kepada pemahaman yang betul, kepada mengenal diri dan juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala utuskan Rasul-Rasul ni mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tauhid? Mengesakan Allah. Mengesakan Allah makna kita tolak segala Tuhan selain daripada Allah dan mengesakan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka hak ni akal tak boleh nak faham
tak boleh nak capai sepenuh-penuhnya kecuali Nabi mari turun beritahu. Para Nabi diwahyukan oleh Allah beritahu. Akal semata-mata mungkin boleh reti. Kalau kita guna akal betul-betul, kita boleh reti lah bahawa kita ni terjadi tak jadi sendiri. Kita lahir dunia ni, kita tak lahir sendiri-sendiri. Pasti setiap orang yang ada ni lahir daripada ibu dan ayah. Ibu dan ayah kita pula, siapa lahir dia? Ibu dan ayah dia. Ibu dan ayah dia, siapa yang lahir? Mak ayah dia. Mak ayah dia. Mak ayah dia. Siapa ke mana? Siapa yang mampu beritahu? Para Nabi beritahu bahawa asal kejadian manusia ini ialah Adam. Daripada Adam Allah Ta'ala ciptakan Hawa. Maka kita pun tahu dah, kita ni ada mula. Andai kata para Nabi, para Rasul tak turun, maknanya andaian kita tu tak ada habis. Mak ayah kita sebabnya lahir ialah mak ayah dia. Lepas tu mak ayah dia pula mak ayah dia, mak ayah dia, mak ayah dia, mak ayah dia. Kalau tak ada penghujung, tak ada putus, ada tak kita? Takkan ada kita. Dia akan pasti berhenti pada seseorang. Berhenti pada seorang. Kalau tak berhenti lagi, tak habis lagi, memanjang, dipanggil dalam istilah usuluddin tasalsul. Jika berantaian itu tidak putus, nescaya takkan ada kita. Sebab apa? Sebab hak dulu tak jadi lagi kan. Kalau nak ada kita, kena ada mak ayah kita. Lepas tu nak ada mak ayah kita, kena ada mak ayah dia. Lepas tu nak ada mak ayah dia, kena ada mak ayah dia pula. Ulang mula. Berapa kali, berapa, tak habis, tak habis. Habis nyawa pun tak habis juga kalau kita tak berhenti kepada seorang. Ini konsep dia panggil tasalsul. Infinity tak akan berlaku dalam masalah ni. Dia akan berhenti pada seorang yang dengannya menjadi asal kejadian manusia. Maka manusia pun Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala tidak biarkan. Diutuskan para Nabi. Nabi inilah beritahu bahawa kamu ni mari ke muka bumi ini ada tujuan dan matlamat dia. Siapa kita? Kita datang daripada mana? Daripada asal Nabi Adam dan Hawa, isteri dia. Kemudian bagaimana penciptaannya? Adakah Adam dan Hawa ada mak ayah tak? Tak ada. Kalau ada mak ayah juga dah habis ya. Mak ayah Adam dan Hawa, siapa mak ayah dia pula? Mak ayah dia pula, siapa mak ayah dia pula? Jadi penciptaan Adam itu terhenti dengan Allah Ta'ala jadikan Adam. Nabi Adam AS dijadikan oleh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan pada jasad Adam ini daripada ruh yang aku ciptakan. Ingat, ruh yang Tuhan cipta. Ada salah faham dalam masyarakat kita. Bila dia baca ayat Quran ini, dia salah tafsir. Disebut wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan dalam jasad Adam ni daripada ruhku, ruh aku. Jadi dia faham dalam Adam ni ada ruh Tuhan. Dalam diri Nabi Adam ada ruh Tuhan. Ini pemahaman yang salah. Ruh Tuhan dengan makna ruh hak bahagian hak Tuhan ada dalam Nabi Adam. Sebab tu dia orang yang belajar ilmu makrifat yang salah ni, dia membawa kepada apa? Membawa pada dia rasa dia itulah hakikat mengenal diri itu, kenal Tuhan. Bila kenal diri, kenal Tuhan makna apa? Sebab Tuhan tu diri sendiri dah. Ini jaga-jaga ajaran-ajaran begini ni. Zaman-zaman dulu ada, learning pun kita ingat tak ada juga, masih ada lagi. Bahkan lebih banyak akses dan juga capaiannya kerana disebarkan dalam media-media sosial. Hak jenis mengajar bahawa diri kita ni, hakikat kita ialah Tuhan juga. Macam-macam lah. Hakikat ilmu, hakikat diri kita itu ialah hakikat Tuhan juga. Itu pengajaran dan juga akidah yang salah, sangat salah. Orang begini, na'udzubillah min zalik, memanglah terkeluar daripada Islam lah.
Cuma dia duk rasa lagi dia mengaji ilmu tinggi, dia mengaji makrifat, tapi sebenarnya dia kena lipat. Dia bukan makrifat, dia kena lipat. Nampak? Jadi apabila Allah Ta'ala mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, apa makna dia? Dan aku tiupkan ke dalam jasad Adam itu daripada rohku. Roh aku ni disandarkan, disebut rohku, bukan roh Tuhan. Kerana Tuhan tidak berroh. Tuhan tidak berroh. Dah Tuhan hidup kan dia? Allah hidup dengan sifat hayat. Allah maha hidup. Dia bersifat dengan sifat hayat, bukan hayatnya itu dengan roh. Itu situ salah dia tu. Golongan yang mengatakan Tuhan ambil daripada roh dia letak dalam tubuh Nabi Adam tu salah. Sebab Tuhan hidup bukan dengan roh. Kita hidup dengan roh. Kita yang boleh bangun berjalan, start motor, tolong dak hujan boleh mari motor. Musim hujan juga nak start naik kereta. Kita boleh bergerak. Kita hayyun. Kita hidup sebab apa? Kita ada sifat hayat. Hayat kita tu dengan sebab apa? Dengan sebab ada ruh. Ruh ada dalam badan kita, maka kita pun hidup. Kalau ruh keluar, tak ada lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila ruh keluar, ruh yang keluar ni pula, ulama ahli kalam dia kata manusia ni dia ada dua bentuk ataupun dua pembahagian ruh lah. Pertama dipanggil ruh yaqadhah. Ruh yaqadhah. Yang kedua dipanggil ruhul hayah. Pertama ruh yaqadhah ni bahasa kita ruh sedar. Ruh sedar. Yang kedua ruh hayah, ruh hidup. Jadi pada diri kita ni, apabila seorang tu tidur, dia tidur, ruh yang keluar ialah ruh yaqazah, ruh sedarnya keluar. Bila ruh sedar dia keluar, dia nak mati lagi. Sebab tu orang tidur, kita kejut-kejut, dia bangun mula. Tak? Anak kita, bini kita kejut. Kita kejut bini kita, bangun suruh sembahyang. Tak? Dia sedar balik sebab apa? Sebab bukan roh hidup keluar tu, roh sedar, roh yaqadhah. Jadi bila dia keluar, maka kita pun tidur. Dalam tidur tu lah kadang-kadang seorang tu berjumpa, mimpi jumpa mak ayah hak lama dah tak bertemu, mimpi jumpa saing-saing hak lama, hak meninggal dah. Itu alam-alam roh tu. Manusia kita ni, roh tu lah yang bertemu pada alam arwah, pada alam roh. Tapi nak mati lagi. Bila masuk balik, dia sedar balik. Kemudian kalau malaikat Israel mari, roh yang keluar ialah ruhul hayah, roh hidup ni. Roh hidup ni bila keluar daripada badan ni mati lah. Orang ni mati. Dia tak masuk mula. Kalau ada masuk mula tu cerita ada, boleh buat cerita. Ruh hak malaikat maut, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, mewafatkan kamu malaikat maut yang Allah Taala wakilkan. Tuhan yang menarik roh ini, kadang-kadang dia mewakilkan dan mengutus malaikat untuk tarik roh. Jadi roh yang keluar, ruhul hayah, maka seorang tu mati. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yatawaffal anfus. Allah Ta'ala lah yang mematikan jiwa-jiwa tu. Siapa yang menyebabkan mati kita? Allah Ta'ala. Allah yang mematikan setiap jiwa. Wallati lam tamut,
Dan Allah juga yang tidak mematikan, wallati lam tamut fi manamiha. Allah yatawaffal anfus, Tuhan yang menarik dan mematikan jiwa. Dan orang yang tidak mati lagi, Tuhan tarik juga dalam tidur. Dipanggil dipanggil ruhul yaqazah ni, ruh sedar ni. Bila tidur, Tuhan tarik ruh yaqazah ni. Maka pada kejadian manusia ini, Allah Ta'ala berikan dia roh. Tetapi roh yang Tuhan beri ini mulia. Sebab itu disandarkan kepada Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan pada Adam itu daripada rohku. Apa makna rohku? Roh yang Allah Ta'ala cipta, bukan roh Tuhan. Sebab Tuhan hidup bukan dengan roh. Roh yang Tuhan cipta, maka Adam pun hidup. Sebelum itu, Nabi Adam alaihissalam disuruh, Allah Ta'ala suruh malaikat cari daripada tanah ni. Tanah ada kat bumi ni, daripada pelbagai bentuk, pelbagai jenis tanah dan pelbagai warna tanah, supaya dijadikan lembaga. Dibuat lembaga yang mana akan nanti lembaga ni jadi Tok Adam. Adam tu lah. Jadi lembaga Adam ni sebelum tiup roh ni diletak depan pintu syurga. Malaikat tak pandang. Sebab apa? Macam kalau kita bayang macam plastising lah. Plastising tu plastising tak ni, tapi daripada tanah. Maknanya rupa jasad tu ada tapi tak ada gerak. Sebab Tuhan tak masukkan roh lagi. Yang ni disebut oleh ulama tafsir bila mentafsirkan surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata, tidakkah datang kepada manusia itu hinun, saat ketika, lam yakun madhkura, hinum minad dahri, satu ketika daripada masa, lam yakun syai'an madhkura, yang ketika itu tidak disebut-sebut pun. Malaikat kata benda, ada benda pula ni Tuhan buat depan syurga ni. Sebab apa? Sebab Nabi Adam Tuhan tak letak lagi padanya ruh. Jadi dia ambil daripada tanah-tanah ada kat dunia ni, macam jenis tanah ni, maka dicipta lembaga namanya Adam. Sebab itu manusia ni, orang walaupun satu bapak, tapi lahir macam-macam mangsa. Ada hak gelap, ada hak cerah, ada hak sawo matang, ada hak putih lasak, ada hak putih susu, ada hak putih pucat, macam-macam manusia. Sebab apa? Tanah bumi ni macam-macam ada. Nampak? Jadi kerana itu anak cucu Adam ni ada kepelbagaian. Maka bila Allah Ta'ala tiupkan roh kepada Nabi Adam AS, jadi mulia Adam. Lalu disuruh para malaikat sujud kepada Adam. Maka sujud sekalian malaikat kecuali Iblis. Kecuali Iblis. Kemudian kalau kita lihat itu dari segi penzahiran manusia ini pada alam wujud, dan kejadian manusia ini dia dijadikan lewat. Bahkan dalam satu riwayat hadis, Tuhan jadikan Adam itu pada hari Jumaat, akhir waktu, pada hari petang hari Jumaat. Bukit, gunung, pokok-pokok, hak tu Tuhan buat awal lagi. Adam ni makhluk yang kediang Tuhan buat. Jin tak usah kira lah. Allah Ta'ala dah ciptakan sebelum manusia ada ni, Tuhan dah cipta dah jin dah. Malaikat lagilah. Maka tapi makhluk-makhluk ini sekaliannya akhirnya Allah Ta'ala suruh tunduk dan sujud kepada Adam alaihissalam. Sebab apa? Sebab pada Adam itu Allah Ta'ala beri kemuliaan dengan diletak kepada Adam roh khusus yang Tuhan cipta.
Roh yang Tuhan cipta. Okey, baik. Ni juga kena faham molek. Situasi ni kalau kita dengar daripada orang yang salah, dia boleh twist dan boleh ubah cerita jadi cerita salah. Cerita hak versi salah. Zaman sekarang ni kalau nak cerita bab akidah ke apa, ia kan kena cerita hak betul saja, kena cerita hak salah juga. Sebab hak salah tu banyak. Kalau kita tak cerita hak salah, kadang-kadang orang awam ni ingat boleh jadi betul kot. Hak ustaz ngajar di sejik ni tarah-tarah kulit je. Tarah-tarah level biasa-biasa. Hak dengar ni, ni hebat ni. Sebab dia cerita tak ada lain daripada meja kuliah. Tak ada di masjid, tak ada di tempat-tempat surau, dan tidak ada di tempat-tempat biasa. Jadi masyarakat awam ni kadang-kadang boleh tertarik padahal benda tu salah. Benda tu salah. Jadi dia kata, kenapa malaikat sujud ke Adam? Cerita tu Allah Ta'ala cerita, Allah suruh malaikat sujud ke Adam. Memanglah semua maklum, ayat Quran jelas. Dia kata sebab Adam tu Tuhan dalam tu. Ambil tu. Kes tadilah Tuhan beri ruh dia dalam tu. Ni sesat ni. Ni pengajian hakikat insan, mengenal diri hakikat insan hak salah ni, ia bawa kepada menjadikan hakikat dia itu Tuhan dalam tu. Ni salah. Sebab tu dia kata malaikat sujud. Kalau tidak, mana boleh sujud pada selain Allah. Dia pun reka cerita. Dia dalam pemahaman kenapa malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam ni, pertamanya kerana Tuhan suruh, dan keduanya pada syariat sebelum syariat Nabi kita, sujud kepada orang-orang ni sebagai penghormatan, bukan sujud sembah. Hak tu berlaku sebagaimana yang kita baca dalam surah Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ahada asyara kawkaban, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ada bulan nasyid dia buat lagu lagi. Lagu. Bersujudlah 11 bintang, bulan dan matahari kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ditakwil oleh ayah dia ataupun Nabi Yusuf bahawa dia satu hari nanti adik-beradik dia 11 orang tu akan sujud ke dia. Begitulah juga mak dan ayah dia akan sujud. Jadi sujud pada zaman itu boleh dengan tujuan penghormatan, bukan tujuan sembah. Zaman kita tak boleh. Bahkan Nabi SAW kata, kalaulah boleh sesama manusia ni sujud sama manusia ni, la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha. Aku akan suruh isteri sujud ke suami. Kerana apa? Kerana besarnya hak suami ni. Kalau boleh, haruslah makhluk ni sujud sama makhluk, aku akan suruh isteri-isteri sujud pada tok lelaki dia. Ni isteri-isteri kena ingat ni. Maknanya lepas Allah Ta'ala dan Rasul ni, tok lelaki kena letak dulu ni. Kalau tok lelaki tak reda ni, lekat kita lekat. Bahasa kampung sebut lekat. Lekat hari akhirat. Walaupun kita kuat ibadat, kita kuat amalan, tok lelaki tak reda kita. Berat. Sebab apa? Bahkan Allah, Nabi sebut, kalau tak kerana Tuhan larang, nescaya akan disuruh perempuan sujud kepada suami mereka. Jadi syariat pada zaman tersebut membenarkan untuk sujud dengan tujuan penghormatan. Ala ni tak boleh lah. Nak rokok pun tak boleh dah. Nak sampai pada tahap rokok, kita menghormati orang tu tak boleh dah. Apatah lagi sujud, perbuatan tu haram. Walaupun tanpa niat
niat menyembah dan seumpamanya, perbuatan tu haram dan dosa besar. Kalau ada niat nak mengagung dan menyembah tu, itu memang keluar daripada Islam lah. Okay. Maka disuruh malaikat sujud kepada Adam. Itu pada permulaan kita kata zahirnya manusia ini. Adapun sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala dah ciptakan ruh-ruh manusia ini. Allah Taala ciptakannya dan letakkan di pada alam roh. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut bahawa al-arwahu junudun mujannadatun fama talafa fiha fama ta'arafa fiha i'talafa wa ma ikhtalafa fiha tanakara wa ma tanakara fiha ikhtalafa. Roh ini, sebelum Tuhan jadikan kita masukkan roh dalam jasad kita ni, di alam arwah Tuhan dah cipta dah. Ini alam-alam yang banyak lah. Sebab itu alam ni bukan alam kita saja. Kita rasa kita duduk di alam dunia ini, di alam bumi ni, kita rasa kita saja dah banyak. Sebab itu ayat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan sekalian alam, al-alamin, alamin. Alamin tu makna sekalian alam, makna bukan ada alam saja. Alam dunia masa kita hidup ni, di alam dunia ada alam lain makhluk yang kita tak nampak, alam jin, alam malaikat, alam burung, alam hak dalam laut, alam serangga, semua alam belaka. Tuhan kawal belaka, dan setiap daripada alam tu dia ada sistem dia. Dia ada aturan, nizam dia, peraturan dia. Jadi pada alam arwah ini disebut dalam hadis tersebut, mana-mana roh yang telah kenal di alam arwah, alam roh, mari kat dunia ia akan jadi rapat, ia akan jadi saing. Kita hok kenal-kenal ni, tuan-tuan kenal saing kawan tuan-tuan, kenal isteri, kenal jiran-jiran, kenal jemaah, tok imam, tok bilal. Sebab apa? Sebab temudah sana. Sebab di sana tu telah kenal. Bila kenal sana, kenal sini. Bila di alam ruh tu kenal, di alam ni kenal. Kalau alam sana tu dak join dah. Dak baik dah, sini dak akan baik lah. Nampak? Maka kita daripada alam arwah, lalu Allah Ta'ala ciptakan Adam. Maka Adam ini dicipta daripada tanah. Setiap daripada kita datang ke dunia zahir, ke alam nyata ini dengan cara mak ayah kita yang menjadi asbab bagi kelahiran kita. Sebelum lahir ada satu lagi alam, dipanggil apa? Dipanggil alam janin. Alam janin, alam dalam perut tu. Dalam perut tu kita ni sebenarnya, apabila Tuhan dah tiupkan roh kepada kita, bila sempurna 40 hari kan, sempurna berapa? 4 bulan. Maka disuruhkan malaikat tiup roh. Dalam tu kita dah berada pada alam janin. Dalam alam tu, bila berpindah alam, kita akan lupa. Itu dia punya kita kata ghalib dan juga kebiasaan gitulah. Apa yang kita berlaku dalam perut kita, benda kita dengar. Kerana bayi-bayi ni, anak dalam kandungan ni, dia boleh dengar dah. Kalau tanya doktor pun dia tahu. Anggota ataupun deria pertama yang ada pada bayi apa dia? Pendengaran. Barulah penglihatan. Dengar dulu. Sebab itu dalam perut pun bayi dengar. Orang yang mengandung apa, orang tahu lah. Kadang-kadang dia gosok, dia cakap, anak dia tendang. Tendang. Sebab apa? Sebab dia dengar. Buktinya Allah Ta'ala sebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kami jadikan kepada kamu as-sam', pendengaran, wal absar, penglihatan. Makna mula-mula Tuhan sebut pendengaran dulu. Sebab apa?
Deria pertama yang boleh pada manusia ialah deria pendengaran. Barulah deria penglihatan. Tobek baru tengok dunia. Maka dalam alam janin tu, kita berlaku apa kita tak tahu. Sebab kita dah ingat dah. Beranak kita dah lupa dah alam dulu. Sebab itulah apabila manusia lahir ni, dia dah ingat dah alam dalam perut dan alam arwah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa id akhadha rabbuka min bani adama wa id akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum min zuhurihim wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Perjanjian yang kita buat dengan Allah Ta'ala, persoalan yang Tuhan sebut balik, alastu birabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Perjanjian tu kita dah buat dah dengan Allah Ta'ala, tapi kita lupa. Sebab apa? Sebab kita berpindah daripada alam roh, pada alam jani kepada alam nyata. Bila berpindah alam, kita dah ingat. Contoh senang lah, alam dunia ni kadang-kadang kita bangun mimpi, tak ingat dah kita mimpi semalam. Kadang-kadang dah ingat dah. Sebab apa? Sebab berpindah alam ni akan jadi gitu. Kemudian kita lepas daripada hidup ini, kita akan dimatikan pula. Itu alam barzakh. Alam yang barzakhun ni makna dinding perceraian antara alam dunia dengan alam akhirat. Ada satu alam namanya alam barzakh. Ini ahli sunnah jemaah mesti percaya bahawa di sana adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya soal muka dan nakir. Itu alam barzakh. Sebelumlah kita akhirnya nanti akan berada di alam akhirah. Akhirat ni nama akhir ni makna last, habis, tak ada hak lain. Alam yang tidak ada dah alam selepas tu, yang mana kekal abadinya situlah. Maka dalam kita bilang ni, Tuhan sebut kita ni 2 kali mati 2 kali hidup. Dalam proses manusia lepas daripada alam arwah tu tak kira lah. Bila Tuhan zahirkan manusia di bumi melalui mak ayah dia, 2 kali mati 2 kali hidup. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina. Ini rintihan, keluhan orang-orang munafik, orang-orang kafir di akhirat nanti. Dia kata, ya Allah, amattana thnataini, kamu matikan kami 2 kali, wa ahyaitana thnataini, dan kamu hidupkan kami 2 kali. Makna 2 kali mati 2 kali hidup. Mati pertama kat mana? Mati pertama dalam perut tu. Dalam perut ibu tu, janin. Lepas tu mati kedua bila? Mati kedua ialah mati orang sungguh ni. Hak tuan-tuan tak mati lagi ni. Hak saya dah mati lagi ni. Kalau mati dah tak ada sini ni. Celah tu ada. Hidup mana? Hidup lepas tu bi alam jani kita hidup sekarang ni. Sekali hidup. Hidup yang kedua bila? Lepas pada mati kayak gini pula. Itu hidup yang kedua. Jadi orang kafir ia merintih kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kami telah kamu beri 2 kali hidup dan 2 kali mati. Adakah peluang kami nak keluar daripada neraka ni? Tak ada peluang dah. Tidak ada peluang dah. Maka apabila kita melalui satu alam kepada satu alam, yang paling alam yang kita paling kena ambil beratnya alam yang kita ada sekarang ni lah, alam dunia. Kerana alam dunia ini
dia akan mendapatkan hasilnya nanti. Di akhirat tak ada dah amal ibadat, tak ada. Nak beramal beribadat dalam syurga, tak ada amal ibadat dalam bentuk sekarang ni, tak ada. Quran ada, tilawah Al-Quran. Tapi baca Quran bukan kerana sebab nak pahala. Baca Quran kerana nak merasa kelazatan kalamullah. Sebab itu orang yang banyak baca Quran dekat dunia ini, dalam akhirat, dalam syurga nanti, dia akan baca juga Quran. Dan dia akan mendapat kedudukan sebanyak mana ayat yang terakhir yang dia baca. Banyak mana dia khatam, berapa ayat dia baca, hak dunia ni Tuhan himpun. Maka tinggi itulah kedudukannya di akhirat. Tapi kalau kita baca Quran sikit, masuk syurga darjat sikit lah. Kalau baca Quran banyak, darjat banyak. Syurga ni masuk dengan rahmat Allah, tapi darjat dalam tu ialah berdasarkan amalan kita. Nak masuk syurga, la yadkhula ahadakumul jannata amaluh, la yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Tidak akan dapat memasukkan seseorang kamu dalam syurga oleh amal dia. Wala anta ya Rasulullah, kamu pun sendiri ya Rasulullah. Nabi kata, ya, aku pun. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali bila Allah Ta'ala liputiku dan kurniakan rahmat aku. Jadi masuk seseorang dalam syurga dengan rahmat Allah. Tetapi darjat dalam syurga itu berdasarkan amalan. Darjat dalam syurga itu berdasarkan amalan. Maka orang yang amalnya banyak, dia akan mendapat darjat yang tinggi, darjat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama para syuhada, anbiya, para rasul, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi moga-moga dengan sedikit kita tazkirah dan memperingati balik bagaimana asal kejadian kita dan ke mana tempat yang kita akan kembali. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita istiqamah dalam melakukan amal dan mematikan kita dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekadar itu saja untuk malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kekurangan diri saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna a'malana واختم لنا بصالحات أعمالنا واجعلنا ناطقين بكلمة الشهادة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.